سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur setinggi-tinggi yang selayaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini kita sudah berpuasa hampir 4 hari, dan ini adalah malam yang kelima. Kita diberi peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama salat berjamaah, baik waktunya maghrib maupun waktunya isyak. Dan seterusnya Allah memberi kekuatan dan keizinan untuk sama-sama kita bersalat, iaitu salat sunat tarawih, sebagai pahala tambahan kita di bulan Ramadan. Jadi kenapa kita perlu memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara realiti dan hakikat, kalau kita turning point, balik kembali kepada bulan sebelumnya, iaitu bulan Sya'ban, ramai di antara kita umat Islam yang mereka punya impian, mereka punya harapan, mereka punya cita-cita, minta pada Allah untuk sertai bulan Ramadan, untuk sama-sama masuk di dalam bulan Ramadan. Macam-macam perkara yang mereka sediakan, macam-macam preparation yang mereka nak buat. Kalau umur panjang, kalau ada kekuatan, Allah bagi peluang dan rezeki masuk bulan Ramadan. Malam pertama nak pergi semayang masjid ni contoh, malam kedua nak pergi surau ni, malam ketiga nak dengar tazkirah ustaz ni, malam keempat nak dengar ceramah ustaz ni, hari pertama nak pergi pasar Ramadan tu, hari kedua pasar Ramadan ni, nak buat macam-macam persediaan dan persiapan. Tapi harapan dan impian ni kadang-kadang tidak dimakbulkan oleh Allah. Dengan jalan mana, dengan cara mana Allah mengambil mereka lebih awal sebelum memberi kesempatan kepada mereka masuk dalam bulan Ramadan. Mungkin seminggu nak mari Ramadan, Allah dah panggil. Mungkin 3 hari nak masuk Ramadan, Allah panggil. Dan mungkin esok Ramadan, malam ni Allah panggil. Kita tak tahu. Dan kita yang diberi peluang untuk masuk dalam bulan Ramadan, sewajibnya kita sebagai umat Islam mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi ni. Dan ni pun kita tak tahu, sampai hari ni kita masih lagi diberi peluang hidup sampai hari keempat, masih lagi diberi kekuatan untuk buat amal ibadat solat tarawih sampai malam kelima. Esok dan lusa, siapa yang tahu? Mungkin kita tak dan habis Ramadan, wallahu alam. Hujung-hujung tak dan nak beraya, wallahu alam. Tapi setakat umur yang Allah bagi, kekuatan dan keizinan Allah bagi, beramallah kita, beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sesekali lepaskan peluang ini. Sebab untuk kita sampai bulan Ramadan pada tahun depan belum tentu lagi. Yang inilah dinamakan sebagai kitaran hidup kita sebagai manusia. Bila kita sebut setiap kali datang bulan Ramadan, pasti kita punya harapan, kita punya impian untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai putaran dan kitaran. Biasanya kita memaknakan kitaran hidup ni, kalau kita ambil nisbah pada bulan, cuma ada 3 variasi saja. Masuk awal bulan, masuk pertengahan bulan, masuk akhir bulan. Lepas tu mari bulan lain pun variasi yang sama.
Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dia akan bertukar. Kalau kita nisbahkan pada tahun, sekarang ni kita berada di awal tahun, lepas pada ni nak masuk pertengahan tahun, lepas tu hujung tahun. Baik, bila kita mengingatkan kepada 3 variasi putaran dan kitaran kehidupan ni, paling koman, paling tidak dapat tidak, kalau umur kita panjang, maka kita akan melalui 5 kitaran sekurang-kurangnya. Kitaran yang pertama ialah sewaktu kita ni masih budak-budak, sewaktu kita ni masih di alam persekolahan, sewaktu kita ni masih di alam remaja. Apa yang kita cari, apa yang kita pulun pada kitaran yang pertama ni ialah ilmu pengetahuan. Sebab ni adalah alam persekolahan. Umur-umur macam ni kita berada di sekolah rendah, kita berada di sekolah menengah. Jauh sikit kita mula masuk maktab mungkin, kolej mungkin, universiti mungkin. Jadi pada kitaran yang pertama ni, kebanyakan hidup manusia hanya menumpukan pada konteks ilmu pengetahuan. Masa ni, zaman ni kita tahu, kita dah lalu, kita cari, kita pulun sungguh-sungguh. Sama ada kita belajar ilmu yang bersifat duniawi, ilmu akademik, ilmu tentang kemahiran dan sebagainya. Dan jangan dilupa kita juga pulun ilmu-ilmu yang bersifat agama, baik dari sudut akidah tauhidnya, baik dari sudut fiqh syariatnya, baik dari sudut tasawuf, akhlak, adab dan etikanya. Ni adalah kitaran yang pertama. Sampai satu masa kitaran ni akan berubah. Bila kita keluar daripada institusi-institusi tadi, kita dah berjaya di universiti, kita dah berjaya di kolej, kita dah berjaya di mana-mana tempat pengajian tinggi dan sebagainya. Kitaran yang kedua ialah tumpuan kita dalam cari duit. Perasan atau tidak, itulah yang kita lalu. Sebab kita nak guna segala ilmu yang kita duk pulun selama ni, kita nak guna pengalaman yang kita duk pulun selama ni, kita nak guna kemahiran yang kita duk pulun selama ni. Jadi kita akan terjun ke bidang yang kedua, ialah sumber pendapatan. Ada yang kerja dengan kerajaan, dan mungkin ada yang kerja dengan swasta. Ada yang memilih jalan kerja sendiri. Sama ada dia nak jadi businessman, meniaga tu, LM ni, buat tu, buat ni. Itu adalah sumber pendapatan. Yang penting kitaran kedua yang kita pulun apa dia? Cari duit, cari pendapatan. Melalui duit inilah kita nak menghasilkan harta. Melalui duit kita nak menghasilkan aset. Melalui duit kita nak beli rumah yang kita impikan, kereta yang kita nak, motor yang kita nak, benda tu, benda ni, macam-macam. Ni akan kita lalui dalam kitaran hidup yang kedua. Jadi sampai masa kita akan melalui kitaran hidup yang ketiga, iaitu kita tak berapa nak penting lagi tentang soal duit. Sebab masa tu pun umur kita dah masuk 4 series maupun 5 series. Yang kita paling penting pada kitaran yang ketiga, kita mula tumpu pada kesihatan. Sebab apa kita tumpu pada kesihatan? Sebab pada kitaran yang kedua, macam-macam kerja kita buat nak menghasilkan sumber dan duit tadi. Kadang-kadang tak cukup dengan satu kerja hakiki. Kerja nombor 2 kita buat, Grab kita pulun, tu kita pulun, hak ni kita pulun. Kadang-kadang atas batang tubuh kita seorang 4 hingga 5 kerja kita buat. Tapi pada kitaran yang kedua tak apa. Kita masih muda masa tu, kita masih sihat masa tu, kita masih kuat masa tu, kita masih bertenaga. Bila masuk pada putaran yang ketiga, umur dah 40, 50. Maksudnya masa tu apa yang kita ada? Bernafas pun macam saya lah ni. Speaker pun bunyi sosah-sosah, semput. Hak dulu tubuh kita slim, hak dulu 60-70 kilo, lah ni 100-120 kilo. Faham-faham lah. Hak dulu kencing manis tak berapa nak ada, hak ni terlebih manis. Hak dulu darah tak berapa nak naik, lah ni jadi tinggi. Hak dulu 2 buah pinggang elok, sebelah tak berapa nak elok. Macam-macam dah. Jadi kita dah kurang tahap kekuatan, kita dah kurang tahap kecergasan. Kita tak boleh dah nak berpanas macam dulu, nak cari kerja, nak cari duit. Aku sanggup hujan pun tahan, panas pun tahan. Umur macam ni lagu mana?
tak berapa nak tahan dah. Kita akan mula berfikir pada kitaran yang ketiga ni, fikir pasal kesihatan kita. Bukan tak cari duit, tapi dia tak berapa dah sebab duk fikir macam-macam ni, duk hadap ni. Kemudian kita akan masuk pada pasal kitaran yang keempat, iaitu kita tak berasa penting mana dah nak cari duit. Kita tak berasa penting mana juga nak fikir pasal kesihatan walaupun penyakit macam-macam. Sebab biasanya kitaran yang keempat ni ahli-ahli keluarga. Yang saya maksudkan anak-anak kita mula keluar dan berhijrah. Mungkin dia keluar kerana sambung pelajaran. Mungkin dia keluar kerana dapat kerja baru. Mungkin dia keluar kerana berkahwin dengan pasangan masing-masing. Masa tu yang tinggal kita dengan siapa? Kita dengan isteri kita saja. Jadi kitaran yang keempat yang kita nak ialah kasih sayang. Walaupun kita tahu kita sakit, ada duit sikit-sikit, tapi kita nak kasih sayang. Masa tu kita ada berapa? 2 orang tu je. Anak hak ni dengan suami dia dah, anak hak ni dengan bini dia dah, hak ni dengan ada kerja dia. Kita duk Penang, hak ni duk Johor. Kita duk Penang, hak ni duk Selangor. Kita duk Penang, hak ni duk Kelantan. Kita nakkan perhatian dah waktu hujung-hujung. Tapi selama-lamanya kalau Allah bagi kesempatan, kita akan sampai pada kitaran yang terakhir. Hak ni di penghujung usia kita. Duit dah ada dah, walaupun tak berapa banyak. Sakit dah confirm ada, duk makan ubat. Perhatian pun dah ada, kadang-kadang dah dapat cucu, kembalilah mereka ke kampung, ke rumah. Tapi hak terakhir ni, apa yang kita paling penting? Amalan hak kita nak bawa bertemu dan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujung-hujung usia macam kita ni tak fikir sangat dah pasal duit. Hujung-hujung usia macam kita tak fikir sangat dah pasal kesihatan, pasal kasih sayang. Tapi kita mula berfikir, aku ni dengan nisbah orang tua kata, rumah kata pi, kubur kata mai. Kubur kata mai, rumah kata pi. Aku nak bawa apa? Itulah satu-satunya hak kita fikir dalam kitaran yang kelima, ialah amalan yang kita nak bawa balik berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila berfikir tentang amalan ni, kita nak ambil peluang. Di bulan yang berkah, di bulan yang mulia ni, Allah memberikan tawaran dengan kepelbagaian dan aneka ragam kepada kita. Dengan tujuan supaya diri kita ni termotivasi dengan tawaran daripada Allah tadi. Sebagai contoh, antara keistimewaan fadilat dan kelebihan bulan Ramadan yang jangan sesekali kita terlepas. Pertama ialah lebih bulan Ramadan kerana bulan ini diturunkan padanya Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini penting? Kerana Al-Quran adalah panduan. Al-Quran adalah manual, petunjuk kepada kita sebagai umat Islam. Dan dia adalah bukti dan keterangan bagi petunjuk serta pembeza di antara hak dengan yang batil. Di sini pun tuan-tuan dapat rasa, tuan-tuan dapat tahu, tuan-tuan dapat kecak kalau kita tidak memiliki sumber hidayah dan petunjuk ini. Bagaimana kita nak memahami dan menilai kebenaran yang sebenar yang datang daripada Allah, perintah Allah, dengan apa yang tidak disukai, yang dilarang oleh Allah, kecuali daripada firman-Nya sendiri, nas, wahyu daripada Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita tak diberikan keruniaan daripada Allah berbentuk Al-Quran. Bagaimana agaknya kehidupan kita dalam kita nak menilai hak ni benda baik, hak ni benda buruk, hak ni Allah suka, hak ni Allah tak suka, hak ni Allah redha, hak ni Allah murka. Bagaimana kita nak nilai dan neracakan benda tersebut kalau tak mai Al-Quran pada kita? Sebesar-besar bebanan akan jatuh tertimpa pada kita tanpa panduan wahyu. Jadi ambil peluang di bulan Ramadan untuk kita baca Al-Quran. Apa yang dah kita lalui hampir bertahun-tahun dalam bentuk tadarus, alhamdulillah, teruskan. Tapi selama ni pun selalu saya tekankan, kita bukan hanya diminta untuk baca, tapi Al-Quran diturunkan untuk difahami dan diamalkan.
Jadi ambil peluang masa yang Allah bagi pada kita. Lama mana dah kita baca Quran tapi dalam keadaan tidak memahami. Jadi nak kita faham Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran dan ilmu yang kita ada tu untuk sama-sama kita amalkan. Tu yang pertama. Yang kedua ialah bila bulan ni dikatakan bulan pengampunan daripada Allah. Allah buka untuk memberikan pengampunan. Memang akan jadi rugi kalau kita tak ambil peluang macam ni. Hak atas dunia pun kita pandai nilai walaupun bukan keseluruhan. Bila mana JPJ umumkan, siapa-siapa hak ada saman, mari bayar sekaligus potongan 70%. Tu hak nilai atas dunia, 70% bukan 100%. Tu pun berebut. Oi, aku dulu, aku 2 jam, aku 3 jam. Semata-mata kerana nak bayar, potong 70%. Fahamnya kita nilai tersebut untuk kita. Tapi hak ni Allah buka. Siapa buat dosa, aku nak ampunkan. Siapa buat salah, aku nak ampunkan. Siapa nak buat silap, aku nak ampunkan. Kalau kita tak berebut macam tawaran JPJ tadi, rugi sangatlah. Dan satu lagi kita kena sedar, kenapa perlu berebut? Sebab hidup kita selama mana umur yang Allah bagi. Mungkin hari ni saya 47, tuan-tuan 50, hak muda 20, 30. Sepanjang kita hidup tak rasa ke kita banyak buat dosa, kita banyak buat salah, kita banyak buat silap. Dosa ni sama ada sifat dia dosa besar, dosa kecil, pasti kita buat. Lepas tu kepada siapa kita buat dosa? Kepada Allah banyak, kepada kedua ibu bapa banyak, kepada adik-beradik banyak, kepada isteri, anak-anak banyak, kepada orang lain pun banyak. Jadi bila Allah buka tawaran nak ampunkan dosa, salah, silap kita, rugi sangat, rugi besar kalau kita tak ambil peluang untuk kita berada di dalam satu bulan yang Allah bagi tawaran seperti itu. Yang ketiga, di bulan Ramadan ni Allah kata dia buka segala macam pintu syurga dan tutup segala macam pintu neraka, serta syaitan-syaitan diikat dan dibelenggu. Buka syurga, tutup neraka. Dan impian kita besok nak masuk apa? Nak masuk syurga yang Allah sedang buka pada bulan ni. Dan kita nak jauh dan hindarkan diri kita daripada masuk neraka yang Allah sedang tutup pada bulan ni. Dan nak bantu kita menjalani ibadah puasa ni dengan sebaik-baiknya, Allah ikat, Allah rantai, Allah belenggukan syaitan. Jadi kalau jadi apa-apa lepas ni, kita tak bolehlah nak tuduh dan fitnah. Aku terbuka puasa hari ni, setan punya kerja ni. Nak kata kat setan apa? Setan kena ikat, hang sendirilah. Pasal apa aku jadi geng plastik hitam hari ni? Contoh, ni mesti setan duk pujuk aku. Nak setan pujuk apa? Setan kena ikat, hang sendirilah nak jadi geng plastik hitam. Jadi yang kita tinggal dua, kita dan siapa? Hawa nafsu. Sebab tu tujuan bulan Ramadan nak didik hawa nafsu kita supaya tunduk, supaya terkawal oleh akal dan keimanan serta patuh kepada syariat dan perintah daripada Allah. Antara lagi yang Allah bagi pada bulan Ramadan ialah bulan apa? Dilipat gandakan pahala amalan kita. Sebagai contoh, siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan, maka pahala umrah tersebut sama seperti melakukan ibadat haji. Siapa yang buat satu amalan sunat di bulan Ramadan, pahalanya menyamai satu amalan wajib. Siapa yang buat satu amalan wajib, pahalanya menyamai 70 kali. Kita buat satu benda ni di bulan biasa hanya beberapa pahala, tapi kita buat di bulan Ramadan, kita dapat 7 kali lipat, 7 kali ganda. Nak ke tak nak? Nak. Saya buat analogi yang cukup mudah. Kalau kita ada tanah 1 ekar dan kita tahu sewaktu kita mengusahakan tanah ni, hasil tanah usaha kita sejumlah 1 ekar tu sentiasa dapat banyak mana. Kita tahu, oh, kalau aku buat tanah 1 ekar, aku bercucuk tanam, aku buat pertanian, biasanya 1 ekar dapat macam ni. Tiba-tiba ada orang habaq, walaupun tanah 1 ekar, nanti hang dapat hasil daripada pertanian ni macam 70 ekar hang tanam. Nak ke tak?
Nak ke tak kita? Kalau tak nak, memang kita tolaklah. Rugi sangat-sangat bila orang tawar pada kita, kamu cuma usahakan 1 ekar, tapi pendapatan dia, hasil dia, tuaian dia macam kamu tanam 70 ekar. Mesti kita berebut nak tanam. Begitulah yang Allah nak bagi pada kita. Buat satu pahala dilipatkan sehingga 70 kali ganda. Jadi rugi kita tak ambil peluang yang Allah sediakan. Kemudian pada bulan Ramadan Allah akan memakbulkan doa. Kita ni hidup macam-macam kita nak, macam-macam kita impikan, macam-macam kita harap. Yang kita pernah doa mungkin tapi belum dimakbulkan oleh Allah di bulan yang lain. Walaupun hak ni kita doa belum tentu lagi dimakbulkan, tapi Allah habaq di bulan ni Allah akan makbulkan doa. Jadi ambil peluang, waktu-waktu dan masa Allah memakbulkan doa ni kita berdoa. Antara yang paling afdal untuk kita berdoa ialah sewaktu berbuka puasa. Dan dalam hadis pun menyebut orang yang berpuasa ni akan dapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama waktu dia berbuka puasa, kegembiraan yang kedua bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gembira bila buka puasa? Sebab kita sepanjang hari 12 jam, 13 jam duk tahan apa? Duk tahan lapar, duk tahan dahaga. Gembira tak gembira boleh makan balik, gembira. Gembira tak gembira boleh minum, gembira. Gembira tak gembira boleh bersama kembali dengan isteri, gembira. Yang kedua, gembira kerana syafaat daripada Ramadan. Kita akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya pahala yang Allah sendiri akan balas dan ganjari ialah ibadat puasa. Itulah kelebihan puasa. Jadi kembalilah kita merebut tawaran-tawaran dan ganjaran-ganjaran pahala daripada Allah untuk kita semarakkan, untuk kita tingkatkan tahap keimanan, tahap ibadah, tahap amalan kita di bulan yang mulia ni. Jadi satu lagi yang penting ialah infak dan sedekah, jangan dilupa. Sebab itulah kita bulan Ramadan ni antara pahala yang besar dan banyak ialah bagi makan orang berbuka puasa. Walaupun cuma sebesar 1 biji kurma. Mungkin kita ada kelebihan pendapatan, ada harta lebih. Apa salah kita hari itu masak sekian-sekian, panggil jiran 2 keluarga ke, panggil jiran 1 keluarga ke, atau panggil seorang, atau panggil 2 orang, makan berbuka dengan kita. Dan ini sesekali tidak akan mengurangi pahala yang kita ada. Banyakkan bersedekah, banyakkan infak. Sebab tu kalau nak sedekah ni, sedekah banyak-banyak. Pasal apa sedekah banyak-banyak? Kalau sedekah sikit-sikit, Allah tetap akan nilai. Mudah nak faham macam ni saja. Kalau hari ni tuan-tuan ada 30,000, bila beli tanah 30,000, luah mana dapat? Kalau Pulau Pinang ni dengan nilai 30,000, luah mana dapat? Adalah kita faham luah sekian-sekian. Kalau tuan-tuan beli harga 50,000, ada luah yang lagi luah. Kalau beli harga 100,000, ada lagi luah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kalau kita bersedekah ni apa dia? Antara kelebihan, fadilat dan keistimewaan, Allah akan memperluas dan melapangkan kubur kita besok melalui infak dan sedekah kita. Jadi orang ni pun sedekah, luah mana nak buka? Orang ni pun sedekah, luah mana nak buka? Sebanyak mana mereka berinfak. Mereka berinfak RM1, luah kubur tu cara RM1. Mereka berinfak 100, luah kubur cara 100. Orang hak infak ribu-ribu, orang hak infak juta-juta, sekiranya amalan tersebut diterima oleh Allah, kita kata luas seluas-luasnya, lapang selapang-lapangnya. Ni kita mari kotak RM1, mari kotak RM1, awak dia tu luas, aku ni tak apa nak luas. Padanlah dengan nilai tadi. Hang beli tanah 30,000, luas mana? Kawan ni beli tanah sejuta, luas mana? Begitu jugalah. Bukan nak meremeh-remehkan kecilnya orang tu bersedekah, tapi sebab kita kata kita nak lapang, kita nak luas, faham-fahamlah bagaimana bentuk konteks infak dan sedekah yang kita nak salurkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi saya pun rasa lama dah ni.
Jadi boleh berhentilah. Mungkin kita ada slot yang lain dah 2-3 hari lagi ataupun bulan depan. Jangan risau. Sebab kita puasa bulan ni cuma 9 hari saja. Kita puasa bulan ni cuma 9 hari. 31 saja. Lepas tu 1 bulan 4 dia bulan lain dah. Bukan kata Ramadan. Bulan ni saja, bulan 3, 9 hari. Faham ke tak tu nganga? Faham tak apalah. Jadi saya sebelum tu saya berakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.